Okay. Okay, today we continue with the harmonic analysis. Okay, harmonic analysis. Okay, harmonic analysis. Okay, before this, we learned how to find Fourier series. Okay, using the periodic function kan. Okay. Okay, now kita nak dapatkan Fourier series juga, tapi bukan daripada function, but from the data, daripada data. Okay, so most of the time kan kita tak semua perkara boleh kita jadikan dia function. Okay, sometimes dalam kerja-kerja lab dan observation, you akan dapat data. Jadi from data tu kita nak dapatkan dia punya series lah. Again kita panggil kepada method yang kita buat ni, kita panggil harmonic analysis. Iaitu kita menggunakan 12 point data dan kita come out with the series lah. The series, okay. Dia lebih kurang macam kita mencari harmonic, kita mencari series lah. Series representation of data, okay. Alright. So dalam ni dia ceritakan serba sedikit tentang macam mana dia derive the formula, tapi saya tak akan pergi kepada situ sebab saya akan ajak awak terus macam mana nak dapatkan Fourier series tu. Okay, Fourier series tu. Okay. Okay. Diberikan data kepada awak, macam ni lah contoh kan. Diberi data kepada awak, ada 12 data, you tengok ni. X ni, Y ini, X ini, Y ini, X ini, Y ini. Jadi awak nak cari Fourier series up to the second harmonic. So apa maksud second harmonic? Okay, kita lihat dulu macam mana bentuk Fourier series tu kan. Okay, ni bentuk Fourier series, nampak ni Fourier series. Fourier series ni dia ada dua. Okay, kita selalunya kita nak dalam bentuk okay. Kalau kita nak selalunya kita dalam bentuk standard form lah. Standard form ni kita panggil standard form Standard form ni maknanya dia tak ada, kalau macam ini bukan standard form lah. Dia ada cos, dia ada sin, dia ada cos, dia ada sin. Ni bila kita dah tukarkan dalam bentuk standard form, semua terms awak dalam sebutan sin. Sin dah tak ada lah. Okay. Jadi mula kita akan dapat dalam bentuk bukan standard form dan ni awak tukarkan kepada standard form. Lepas tu kalau awak nak katakan, okay, first harmonic X awak adalah 1, X. Bila X, 2X, so dia dah jadi second harmonic. So kalau dia dapat 3X, third harmonic, okay. Jadi sekarang ni, okay, so sekarang ni dia nak jawapan awak ni dalam bentuk sampai kepada second harmonic. Second harmonic, so maksudnya kita nak awak punya jawapan tu mestilah dalam bentuk 2X campur. This is angle yang kita akan cari kemudian. Okay. Okay, kita ada satu example saja yang kita nak go through hari ni. Ni example dia. Okay. Senang je. Ini je saya nak ajar awak hari ni. Okay. Example 2.1. Okay. Lepas tu inilah dia. Okay, this will be in your quiz. No, assessment 3 akan masuk sampai sini lah. Fourier series itu dah masuk sini. Dan benda ni pun akan ada dalam final awak lah. Dalam final awak. Okay. Okay, apa yang you perlu buat ialah, okay, ni saya tak payah terangkan lah macam mana kita dapat formula A, formula B, formula C. Sebab sekarang penting ni sekarang saya ajar dekat sini. Saya ajar kat sini, okay. Alright, so kan diberikan kepada awak table, okay, 2.10 okay, so the question is for the given value y equal to fx, find Fourier series up to the second harmonic. Ni kena baca lah. First harmonic ke, second harmonic ke, third harmonic. So ni dalam dia nak second harmonic. Then give the answer in a standard form. So dalam bentuk standard form. Okay, dia selalu macam tu dua. You kena alert apa dia nak up to what harmonic. Okay, dan kedua dia nak bentuk dalam standard form.
Okay. Alright, so this is dia punya data dia. So data dia selalunya dia akan bagi kepada awak 12 lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Okay, so apa yang you buat ialah, okay, ni data ni dalam bentuk horizontal kan. Okay, now awak tukarkan jadi bentuk vertical. So your X turun ke bawah macam ni turun ke bawah X macam ni. So then Y ni pula turun ke bawah macam ni. Nampak tak? Okay, so this is X equal to 0, Y equal to 0.4. X equal to 3, Y equal to 3.5. Nampak ni? So awak ada satu kolom sini kan? Satu kolom kat sini. Okay, then awak ada nanti awak kena ada berapa row? Okay, 12 row, lepas tu campur ni 13 row, campur ni 14 row lah. Jadi awak perlukan 14 row. Okay, 14 row. Kolom berapa kolom? Okay. So sekarang ni soalan dia nak sampai second harmonic. Jadi awak kena cari sampai Y cos 2X, Y sin 2X. Kena ada lah. Kalau first harmonic, Y sin cos X, sin X. Y time cos X, Y sin X. Kalau dia nak second harmonic, you kena ada Y cos 2X, Y sin 2X. Kalau dia nak third harmonic, you mesti ada kolom Y equal to cos 3X, Y equal to sin 3X. Okay, sampai third harmonic. Okay. Okay, dalam kes ni dia nak sampai second harmonic. Jadi saya akan buat kolom. Pertama saya akan buat kolom Y cos X, Y sin X. Lepas tu Y cos 2X, Y sin 2X. So kita perlukan 6 kolom kat sini. 6 kolom kat sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dekat bawah ni adalah summation. Jadi kita totalkan Y kita ni, kita tulis kat sini 29.9. Okay, kalau dia negatif, awak kena ambil kira jugalah negatif sebagai negatif, positif sebagai positif. Ini adalah Y ni 2.4 darab dengan cos X, cos kosong. Cos kosong adalah 1. Okay, jadi 2.4 kali dengan 1. So dapat 2.400. Okay, kita akan tulis kepada 4 significant digit. Kita buat 4 significant digit. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu kita akan buat Y sin X. Samalah. Y sin X. Lepas tu ni Y cos 2X. 2 kali kosong kosong. Jadi 2.4 sama kan ni. Jadi kat sini lah banyak kerja sikit nak kena isi. Okay. So kena buat 1, 2, 3. Dia senang tapi dia banyak. Dia senang. Okay, selalunya pelajar dekat sini selalunya ramai pelajar akan dapat markah penuh kat sini. Okay. Tapi kena berhati-hati. Because all your entries here must be carefully calculated lah. Okay. Otherwise nanti you buat mistake, nanti akan larilah semua nombor-nombor kat sini kan. Okay, nanti ketepatan tu tak ada tapi jalan kerja tu okey lah. Okay, jadi awak cari Y cos X. Okay, sini. Okay, Y cos X, cari semua untuk setiap row ni. Lepas tu akhir bawah ni awak campur. So you cari Y sin X. Okay, bawah ni akhirnya bawah ni you campur. Okay. So you akan buat pada cos 2X dan Y sin 2X. So kat sini campurkan. Okay, so negatif positif tu diambil kira Diambil kira. Okay. Okay, so dapat summation untuk ke setiap ni lah. So kita ada summation ni. So faham ke tak faham kelas? Hello? Faham, madam. Yes. Okay. Okay, apa kita nak buat ialah sekarang kita nak cari Fourier series kan. Fourier series daripada data. So sebelum ni kita mencari Fourier series menggunakan function, periodic function. Okay, sekarang kita mencari Fourier series menggunakan data. So apa yang kita buat ni kita panggil harmonic analysis. Okay, iaitu harmonic analysis adalah menggunakan 12 data, 12 point data yang kita ada. Alright. So itulah cara kita buat. Okay, kita nak cari tu. Okay, dia punya harmonic ni. Sama ada second harmonic ke third harmonic kita bergantung ni lah. Jadi sekarang kita dah buat ni. Ni lama lah jugalah awak nak cari nilai-nilai ni. Lepas tu awak cari summation bawah ni kan. Okey, sekarang. Okey, N0 macam mana nak cari N0? Kan kita kan macam untuk Fourier series kan cari N0, cari A1, cari B1 kan. Okey, samalah. So N0 ialah 1/6 daripada summation of Y ni. Ni. So 29.9. Okay, 1/6 daripada ni adalah 4.98. Jadi C0 adalah half A0. C0 adalah half A0.
Jadi awak akan cari half A naught, jadi 4.98 divide by 2, jadi dapat 2.49. Faham ke tak faham? Okay. Jadi A naught ni adalah 1/6 daripada ni. Daripada summation of Y. Summation of Y. So that is kita punya A naught. Okay, jadi C naught adalah half A naught. Jadi half of 4.98 iaitu 2.49. Okay. What is A1? A1 adalah 1/6 daripada summation of Y cos X. Ni A1 ni. Ni. Okay. A1 adalah Y cos X ni. Y adalah cos YR cos X. 1/6 daripada 1/6 daripada 7.533 iaitu dapat 1.256. Okay. So B1 apa? B1 adalah 1/6 daripada Y sin. Ni. 1/6 daripada ni. So jangan tertukar. Okay. So awak buat pun masih dalam order yang macam ni. Y cos X, Y sin X, Y cos 2X, Y sin 2X. So kalau terharmonik Y cos 3X, Y sin 3X. Okay? Okay. So kita dah dapat A0, kita dapat A1, kita dapat B1. Kita dapat B1 jadi untuk ni untuk menggunakan harmonic analysis ni kita perlu cari C. C0 kita dah ada, kita perlu cari C1. C1 adalah square root of A1 square campur B1 square. So ambil lah pada sini. Okay, awak tengok dia punya nilai ni berkait So daripada yang sini kita akan cari A1. Daripada A1 kita akan dapat C1. Okay. Jadi semua kita perlukan. So kalau sini betul, so insyaAllah A1 awak akan betul, B1 awak akan betul, maka C1 awak akan betul. Nampak C1 adalah square root of A1 square campur B1 square. And then 1.256 squared plus 0.762 squared. So dapat jawapan ni adalah 1.469. Okay. Okay, so dalam kes ini, dalam mencari Fourier series menggunakan harmonic analysis ini, kita perlu mencari alpha 1. So what is alpha 1? Alpha 1 is the tangent inverse A1 over B1. A1 over B1. Okay, tak boleh tukar Tak boleh B1 over A1, tak boleh. Kena A1 over B1. Iaitu tangent inverse 1.256 over 1.762. Okay. Okay, saya nak explain sikit tangent ni kan. Okay, sekejap. Okay, mana dia punya. Sekejap saya cari. Mouse dia mana? Mouse. Okay. Kan dalam macam ni kan, dalam ni Okay, dalam ni kan. Okay. Dalam sukuan pertama kan, kat sini semua adalah all positif kan. All positif, betul tak? Sin positif, cosine positif, tangent positif kan. Okay, untuk kuadran kedua ni, apa yang positif? Sin saja positif kan. Dalam kuadran kedua ni, only sin saja yang positif. Sin angle yang positif lain semua negatif. Kalau awak cari tangent kat sini negatif, kalau awak mencari cosine kat sini negatif nilai dia. Okay, kat sini kuadran yang ketiga ni tangent yang positif. Tangent yang positif. Okay. Kalau awak nak mencari tangent dalam kuadran ni, tangent yang positif. Kalau you cari sin, nilai sin kat sini dia negatif, nak cari cosine jadi negatif. So kalau kat sini cos lah. Cos yang positif. So kena ingat tu Okay, jadi awak kena tengok cos ni kan. Jadi sekarang ni kita nak cari apa? Kita nak cari tangent. Ni tengok ni, tangent inverse kan. Jadi awak perlu tahu kat sini sajalah. Okay, ni awak tak perlu tahu pun. Okay, tangent dia positif dalam kuadran pertama dan kuadran ketiga. Kuadran pertama dan ketiga. Jadi kalau awak, because when you use your calculator, calculator always bagi you sudut dekat kuadran pertama. Kan?
Okey, jadi dia awak sentiasa dapat positif lah. Okey, kalau awak, kita perlu kalkulator untuk ni. Awak tengok sini adalah dia punya sudut di sudut positif. Sebab tak apalah, sebab dia sekarang you punya A adalah positif, you punya B adalah positif kan. Sebab dia A per B. So A positif, okey, dan B pun positif. So memanglah kuadran ni. So kalau awak A negatif, B positif kuadran mana? Kalau A negatif, B positif kuadran mana? Okey, awak kena tengok yang tu jadi kalau awak nak cari tangent tu, awak nak kena tengoklah bila awak cari tangent inverse A per B tu, awak tengok dekat mana kuadran tu. Kuadran kedua ke, kuadran pertama ke, kuadran ketiga ke, kuadran keempat. If kuadran pertama and kuadran yang ketiga, maka tangent awak positif lah. Macam ni kan dapat positif. So kalau positif, sama ada angle tu dia bagi dalam kuadran pertama macam ni ataupun kuadran yang ketiga. Kalau kuadran ketiga awak kena tambah. Ini kat sini 180, you kena tambah lagi 58.75. Itu yang pelajar selalu salah kat sini. So I nak terangkan kat sini, make sure awak betul. Okay, betul. Sebab ni sekarang ni dia angle dia dekat kuadran pertama. Sebab dua-dua positif, so mesti kat sini. Kedudukan dia kat sini. Jadi tangent, kita cari tangent kat sini. Okay. Okay, faham tak tu? Okay. Sebab A sekarang adalah apa? A adalah Y adalah cos X. Okay, tangent tangent adalah, tangent macam mana rupanya? Tangent adalah kan, kalau kita nak cari tangent, sudut sini kan tangent. Kata sini tangent kan. Di sini kata sini adalah Y, ini adalah X kan. Jadi Y per X adalah tangent, betul tak kelas? Betul tak Y per X adalah tangent? Betul. Okay, Y per X adalah tangent. Jadi kita kena tengoklah kalau kat sini X dia positif. Kat sini X dia negatif, Y dia positif. Kalau sini X dia negatif, Y dia negatif. Kalau kat sini X dia positif, Y dia negatif. Okay? Jadi awak kena tengok yang tu lah. Okay, so sekarang kita dapatlah, kita dapat C1 tadi ialah A1 squared plus B1 squared, square root of that. So dapatlah this one, 1.469. Jadi alpha 1 adalah tangent inverse A1 per B1. Jadi sini dua-dua positif kan, maknanya dia ada kat sini lah. Dia ada kat sini, semua ada X positif. Sini X positif, Y positif. So kat sini. A1 positif, B1 positif, dia ada kat sini. Jadi kuadran awak mencari dalam sudut yang sudut tirus ni kan. So dapat 58.75 betul lah. Sebab sudut kan. Sudut saya beritahu awak. Sudut sudut kan. Sudut alamak, sengit pula, tak apa. Sini ke sini 90 darjah. Semua 90 darjah kan. So sini kan sampai sini, sudut sini ke sini 90. So sudut sini sampai sini 180 kan. 180. Kalau sudut sini sampai sini 270 kan. 270, aku tahu tu. 270. So sudut sini sampai sini 360. Okay. Jadi kalau kita nak cari sudut kat sini, kita kena campurlah 80 campurkan dengan apa yang ada kat sini. Tapi kalau dia memang dah bagi kat sini, so maknanya sukuan pertama, so memang kita ambil 58.75 lah. Okay. Okay. So kena pandai yang tu Alright. Okay. So kita dapatlah situ apa dia C0 iaitu 2.49. C1 kita dapat 1469 dan alpha 1 kita dapat 58.75. Itu baru kita perlu untuk first harmonic kita cari C0, C1 alpha 1. Tapi kita nak sampai dia punya itu sampai second harmonic, kita perlu cari C2 alpha 2. Okay, kita perlu cari C2 alpha 2. Jadi kita kena nak cari C2, kita kena cari A2 dengan B2. Okay, cari C1 kena ada alpha, ada A1 dengan B1 kan. Nak cari A2, nak cari C2 kena ada A2 dan B2. Jadi A2 apa? A2 kita ambil 1/6 daripada ni plug.
1/6 daripada ni. Jadi B2 adalah 1/6 daripada ni. Okey? Tengok ni. Okey, so dapat A2 adalah negatif 0.433 dan B2 adalah negatif 0.404. Lepas tu cari C2. C2 ialah A2 squared campur B2 squared. Jadi cari sini, so dapat 0.592. Dan alpha tu adalah tangent inverse A2 over B2. Okay, ikut je formula ni kan. Ni macam tangent inverse dia, alpha 1 adalah tangent inverse A1 B1. So alpha tu adalah tangent inverse A2 B2. So dapat kat sini. Okay, dua-dua ni negatif kan. Dua-dua negatif maknanya kita tahu dia dalam kuadran yang ke berapa? Yang ketiga. Okay, ketiga kat sini. Jadi bila awak dapat sudut tu nanti, make sure sudut tu awak kena cari sampai sini. Kalau dia bagi sudut tiru, awak kena tambahkanlah 180 campurkan lagi berapa yang awak dapat tu. Kadang-kadang kalkulator dia bagi dia sudut dalam kuadran pertama saja. Jadi sebenarnya awak mencari dalam kuadran yang ketiga. Jadi awak perlu tambah 180, tambahkan dengan sudut yang diberi oleh kalkulator lah. So dapat 226.98. Okay? Okay, jadi apa yang kita buat ialah kita nak dapatkan dia punya Fourier series dia tu. Okay. Kita nak line ni lah. Ni tak payah ni awak boleh tinggalkan. Standard form ni kita akan ambil ni adalah C naught. C naught adalah C naught tadi adalah 2.49. Nampak tu? Okay, C naught. Okay, ni adalah C naught. Plus C1. Okay, sin. Sin ni sebenarnya formula macam ni. Sin X campur alpha 1. Okay, plus C2. Okay, sin. Okay. 2x, nampak tu 2x plus alpha 2. Okay, alpha 2. Kalau kata ada third harmonic nanti kan, kalau ada sampai third harmonic, you can carilah C3. C3 sin, okay, 3x. 3x plus alpha 3. Alpha 3. Tahu kan macam mana nak cari alpha 3? Alpha 3 ialah tangent inverse A3 over B3. Tangent inverse A3 over B3. Okay, perhatikan terdapat alpha 3 lah. Okay, faham kan? Nak cari C3 ni macam mana? Cari C3 adalah A3 squared campur B3 squared. Okay? Okay, nak tahu apa dia alpha A3 squared, A3 tu apa? Kena carilah kat sini. Buat kalau dia sampai third harmonic, awak kena tambah lagi 2 kolom kat sini iaitu Y cos 3x, Y sin 3x. Okay, so dapatlah sini dia punya ni kita panggil Fourier series. Okay, up to second harmonic. Okay, dalam standard form. Ini dalam standard form. Ini bukan standard form standard form yang ni. Nampak yang bukan standard form ni ada cos ni. Ada cos semua kan. Tak ada. Kita nak dalam bentuk standard form dia bentuk ni. Okay, faham tak faham? Itu je saya nak ajar hari ni. Okay. Itu saja yang saya nak ajar hari ni. Ada soalan nak tanya? Madam, so guna direct yang formula yang Madam bagi bawah ni. Mana? Formula Untuk cari fx. Yang formula yang bawah saya tak faham. Yang C naught tambah C sin. Yes. Sebenarnya formula nak cari Fourier series ni formula dia lah C naught kan. C naught equal to C naught plus lah. C naught plus C1 C1 sin. Ini formula dia lah. C1 sin X plus alpha 1. Okay, alpha 1. Okay, ini first harmonic sebab dia 1 X saja kan. Kalau dia kata nak sampai second harmonic, dan awak kena cari C2 lah. C2 sin 2X campur alpha 2. Tu dia formula dia. Ini sampai second harmonic.
So kalau dikata selalunya dia pernah minta sampai third harmonic je lah. Jadi saya tambah sini. Kalau nak katakan sampai third harmonic, C3, sin, okay, sin 3x lah. 3x campur dengan alpha 3. Di mana ada cara-cara dia kan nak cari alpha, nak cari C3 ni ada cara dia, nak cari alpha 3 ada cara dia. Okey. C0 dia ada cara dia. C0 macam mana cari? C0 ialah tadi sebenarnya ialah ni kan kat sini. Ni. C0 adalah setengah daripada A0. Di mana A0 adalah ni. 1/6 daripada ni. Okey, jadi maknanya C0 tu adalah 1/12 lah daripada ni. 1/12 daripada ni. That you punya C0. Okey, A0, A0 nanti adalah, okey, kita nak cari C0 kan. C0 adalah 1/12 daripada A0. Sorry, 1/2 daripada A0 iaitu 1/2 daripada the whole thing ni. 1/12 daripada ni semua. Okey. Okey, nak cari C1, A1 squared campur B1 squared. Cari square root dia dapat ni. Alpha 1 ialah tangent inverse A1 B1. Okey, itu formula. Nak cari C2 ialah A2 squared campur B2 squared. Okey. Alpha 2 ialah tangent inverse A2 over B2. Okey, dapat ni. Perhatikan dia punya sudut. Perhatikan nilai ni. Positif, negatif. Okey, kalau saya nak cari C3. So, C3 apa kelas? C3 nanti ialah mestilah, okey, mestilah square root of lah. Square root of apa? A3 squared kan? A3 squared campur dengan B3 squared. B3 squared. Dapat C3. Lepas tu alpha 3 macam mana? Alpha 3 adalah tangent inverse. Tangent inverse adalah tangent inverse A3 over B3. Faham tak kelas? Okey, benda ni ikut formula je. Guna formula saja. Boleh tak? Boleh. Boleh. Saya ni lah, saya rumuskan. Sekejap saya rumuskan sikit. Saya tengok saya boleh gunakan tak ni. Okey. Sekejap. Where is my pen? Okey, saya pergi sini sekejap saya nak tengok. I hope kita okey. Okey, I nak guna whiteboard ni. Dah lama tak guna whiteboard ni. Ni whiteboard, start a new whiteboard. Okay, ada yang tak ada lah, but I have to center semua. Okay, let's see. Okay, saya rumuskan sikit ni kan. Okay, saya harap saya boleh tulis ni. Okay, ni kan. Okay, di formula dia nanti ialah formula dia adalah puris yang awak nak cari tu adalah nanti ialah fx ni. Okay, kenapa dia bergoyang-goyang ni? Okay, sekejap. Kereta padam ni. Awak still mengikuti saya kan? Yeah. Nampak tak dalam screen awak apa yang saya buat ni? Nampak. Okay, so fx ni macam awak dicari lah pula. Okay, A0
Allah, bukan A note lah, C note. Okay, formula dia nanti okay, C note kan, C note plus sin x campur alpha 1. Alah, C1 kat sini ada C1. Alpha 1 campur C2, okay, sin 2x campur alpha 2. Okay, so ni saya tulis sampai third harmonic sebab sekarang dia mungkin juga sampai third harmonic. Okay, sin, okay, sini lah 3x terbalik sampai campur sini lah, campur alpha 3. Okay, lepas tu campur, saya buat dot lah. Okay, di mana C naught nanti adalah A naught bagi 2. Okay, CI lah patutnya kan. C1 adalah okay, square root of A1 squared plus B1 squared. Okay, C2 nanti adalah A2 squared plus B2 squared. Okay, C3 nanti adalah square root of A3 squared plus B3 squared. Okay, so alpha 1 adalah tangent inverse A1 over B1. Okay, so alpha 2 adalah tangent inverse okay, A2 over B2. Okay, alpha 3 adalah tangent inverse A3 over B3. Okay, so sekarang awak tengok yang penting tu ada A kan, jadi A. Okay, A naught to B, A naught dan A1 tu semua B1, lepas tu adalah A2 to B2, A3, B3 tu awak akan dapat daripada table lah, daripada table. Okay, daripada table awak Okay, so sekarang kita tengok ni. Okay, saya pergi ke pen nota ni kan. Okay. Okay. Okay, ni. Table lah kat sini. Sini nanti adalah, sini awak akan dapat awak punya, ni adalah, ni 1/6 daripada ni adalah, okay, ini 1/6 daripada ni adalah A1. 1/6 daripada, ni 1/6 daripada summation of Y adalah A1. 1/6 daripada summation of this adalah ni kita punya, kalau saya bertulis sini, okay, sini ialah kita punya 1/6 1/6 of this. Okay, 1/6 of that adalah A naught. Okay, ini ialah A1. 1/6 of this adalah A1. 1/6 of this adalah B1. 1/6 of this adalah A2. 1/6 of this adalah B2. Dan kalau awak tambah lagi kolom kat sini, iaitu Y cos 3x, jadi maka 1/6 of that adalah A3. And then kalau awak tambah lagi sini Y sin 2x, Y sin 3x, ni akan jadi adalah summation of that lah. Dapatkan summation dia dulu, lepas tu adalah summation of that adalah B3. Faham? Dia calculation je, okay? Sebenarnya dah lengkap, dah tunjuk dalam ni, tapi saya tambah sikit wording supaya awak lebih faham. So setakat ini ada soalan tak? Hello? So far tak ada, madam. Dah buat nanti baru nampak kot. Okay, so far tak ada. Okay, sekarang saya cuba buka satu soalan final Okay, saya cuba buka satu soalan final dan saya tunjukkan macam mana sekarang ni kita tengok lah kan. Okay, sekarang kita tengok soalan final saya masukkan soalan final, satu soalan final kat sini. How I nak ambil soalan tu kat sini. Okay, I tutup ni ya. Minimize this one. Oh, tak boleh, takutlah pula.
Okay, okay, saya sekejap. Habis dah saya tutup kat sini. Okay, kita ambil satu soalan exam. Soalan exam. Macam nak buka ni? Tak boleh buka lah pula. Exam 565. Okay, saya ambil satu soalan. Nanti Disember 2019 mungkin ada. Kita tengok ada tak soalan tu. Okay. Macam ni kan. Tengok question number 7. Okay, dia bagi function ni. Okay, ni dia cerita lah. Okay, macam ni dia bagi dah. Summation of summation of ni awak tak payah kira lah. Maknanya dekat y cos 3x ni kolom tu awak tak payah kira. Awak tu dapat summation dia. Faham tak? Dia dah jimatkan masa awak ni. Ni dia dah kira yang y sin 2x. Maknanya kolom ni tak ada. Awak tak payah kira. Awak tulis summation dia kat bawah je. Okay, awak ambil pakai je apa dia punya. Jadi awak perlu sekarang ni nak seri expansion to up to second harmonic kan. Jadi maknanya second harmonic awak kena ada y sin x. Lepas tu awak kena ada y cos 2x. Yang sin cos x ni dia dah cari. Lepas tu cos 2x ni pun dia dah cari. Sin 2x dia dah cari. Sampai tak payah. Okay, lepas tu dia nak dalam bentuk standard form. Okay, kita tengok jawapan dia Disember 2019. Okay, kita tengok jawapan. Okay, answer Disember 2019. Okay, this one. Okay, soalan apa tadi? This one, nampak? Okay, nampak dia tak buat yang dia buat sini y lah. Dia dengan fx kan. Kita boleh buat fx ataupun you boleh buat y lah. Jadi fx sin x. Sin dia tak, kenapa dia tak buat cos x? Cos x ada kat sini kan. Dia tak buat sebab dah ada. Okay. Kalau saya akan buat je kolom tu. Cuma saya tak ada entry lah. Tapi summation bawah tu saya tulis. Okay. Lepas tu saya ada sin y sin x. Lepas tu saya ada y cos 2x. Lepas tu saya buat je kolom. Okay, itu y cos y sin 2x. Tapi saya tambah je kolom kat bawah tu. Sebab saya nak ingat value tu kan. Okay. Daripada situ saya dapat je lah. A0 adalah 1/627.7. Lepas tu C0 adalah setengah A0. Dapat ni nilai. Lepas tu A1 ialah benda-benda ni. Okay, C1 buat macam ni nampak. So cari siap. Semua siap-siap kat sini. Okay, A2 ni dia bagi ni. Dia bagi ni. Dan dia dapat A2. Okay. It's very ringkas. So dia dapat sini. Ni dalam kuadran berapa ni? X dia positif. Y dia negatif. Ni kuadran keempat ni. Kuadran keempat kan. Betul ke? Ini ialah X dia ini ialah Y dia positif. X dia negatif kan. Oh, ni kuadran yang ke X negatif, kuadran yang ketiga. Ni kuadran ketiga Sebab tu dia dapat sini nampak. Kuadran ketiga kan ni. Ni X dia negatif kan. Y dia positif. Y positif ialah kuadran yang kedua. Okay. Kedua. Sebab tu dia dapat sini dia dapat 122 duduk dia. Okay, dalam kalkulator awak akan bagi 57.737. Okay, jadi awak kena tentukan sama ada 57.37 ni dalam kuadran yang mana. Jadi dia dalam kuadran yang kedua. Jadi dia tolak lah. Ini dapat sudut yang sebenar ni. Ini sudut sebenar dia. Okay. Okay, jadi dapat ni. So nampak tu dia cara dia buat. Okay, lepas tu dia masukkan sajalah nilai-nilai ni dalam bentuk standard form. C0 2.3009 plus ni C1. C1 ni cari mana ni C1? 0.613 sin x plus 1 ni alpha 1. Okay, lepas tu campur. Okay, C2 1.892 sin 2x campur ni alpha 2. Okay, dot campur. Okay, nampak yang ini? Nampak ni dia punya y ni positif. X dia positif. Bawah ni X kan. X positif, Y dia negatif. Jadi Y negatif dia ada dalam kuadran yang ketiga atau keempat lah kan. Ketiga atau keempat. Tapi dia nak X positif. So X positif dia mestilah berada dalam kuadran yang keempat lah. X positif pada kuadran yang pertama dan keempat kan. Okay, jadi
Ni kuadran yang keempat. So dapat 331.322. Ni. Ini saya cakap ni awak dengar macam senang tapi tak sebenarnya. Sebab pelajar selalu salah sudut ni. Selalu salah bagi sudut. Awak kena check awak berada dalam kuadran mana. Okay, so awak tengok kat sini nilai. Yang atas ni adalah Y, bawah dia adalah X. Okay, so ni Y dia negatif. Kalau Y negatif, dia mestilah kuadran yang keempat atau kuadran yang ketiga. So X ni adalah positif. So X positif kuadran pertama dan yang keempat. Jadi dia akan keempat. Sebab tu sudut yang awak bagi mesti berada dalam kuadran yang keempat. Nampak 3.31.3222. Okay? Okay, so faham tu? Faham madam. Okay, ada soalan tak? Okay, tu kita tengok tu kan. Okay, sekejap. Saya kembali kepada ni, saya kena stop saya punya recording. Okay, saya stop recording saya.